Okey, cikgu kena ulang balik daripada awal tapi tak apalah, cikgu just got it. Okay. Cikgu tekan back banyak kali, laju gila. Cikgu suka software ni sebab dia boleh go back banyak kali. Siapa tengok video kat YouTube cikgu, kadang-kadang cikgu tekan back ni je sebab cikgu dah siap-siap semua, ni cikgu rewind balik, terangkan semula. Okey. Sorry lambat masuk cikgu, baru dapat makan Najihah. Tak apa Najihah, cikgu kena replay juga sebenarnya ni. Okey, so soalan dia minta negatif 2. Belum lagi. Mula-mula persamaan diberikan oleh satu rakan yang tidak cikgu tak dedahkan nama dia lagi sebab takut ramai orang rasa marah kat dia. Tak adalah. Main-main je. So cikgu kena tukarkan dulu kedudukan supaya dia YMX plus C. So modulus duduk depan, yang X duduk depan. And then tutup modulus, tolak 2. Cikgu dah susun. Kita akan mula jawab dengan melihat 3 kat depan. So buat paksi Y, cikgu perasan dekat belakang negatif 2. Maka cikgu hati-hati buat paksi X. Cikgu buat titik-titik sebab dia akan beranjak. Tinggi 3 dan negatif 3 kat bawah. Sama juga buat garisan beling. Zoni dah dapat dah. Cantik. Tak apa-apa. Tengah lah yang atas tu. Okey, cikgu adjustkan. Lama macam lah cikgu buat macam tu dia. Okey, sign pula. Sign hurufnya bentuknya seperti S. So, 2 kali. Okey. So, cikgu buat 2 kali. Laju gila cikgu asam buat. Panjangkan sikit. Cantik. Labelkan paksi X dengan 2 pi kat ujung. Bye-bye. Dan juga tengah. Bye. Dan juga kosong. Seterusnya. Cikgu sudah pun buat kitaran modulus. Modulus maksudnya naik ke atas. Jadi cikgu mula padang-padang. Ada juga orang kata, cikgu kalau saya nampak negatif modulus, boleh tak saya terus turunkan ke bawah? Boleh. Itu tandanya anda telah berevolusi. Wah, cikgu macam repeat balik semula kan apa cikgu cakap tadi? Cikgu boleh hafal yang cikgu cakap apa tadi? Baru masuk ni guna bahan tebal ke? Yes, betul. Mi. Siapa Mi Mi singkat sangat nama tu. Ouch. Tulis nama penuh ya. Nanti cikgu akan mula spot check. Nama-nama yang tidak dicam untuk attendance terpaksa letak kat luar. Astaghfirullahalazim. Okey. So yes, betul. Negatif maksudnya naik. Modulus pula maksudnya modulus maksudnya naik. Negatif modulus maksudnya turunkan semua ke bawah. So cikgu terbalikkan semua ke bawah. Dan cantikkan graf supaya semuanya meeting. Seterusnya, cikgu dah buat negatif kiranya. Dah habis dah. So what's next? Apa last? Apa last step? Anjakan. Woohoo! Ya betul. Anjakan tolak 2. Wah, kita zoom in dekat paksi Y. Tolak 2. Maka dia jadi 1. Kosong tolak 2, negatif 2. Tolak 2, negatif 5. Oh my goodness, buruk gila. So pastikan anda ada pemadam. Cikgu akan padam. Voila, cantik gila. Dengan ini, barulah cikgu kenal pasti dekat mana kosong. Kat mana kosong? Bawah 1. Bawah 1 bagus. Adakah di tengah-tengah? Tak cikgu. Atas sikit juga. Yes, betul. Sebab kenapa di atas sikit, siapa yang ada kelemahan berimajinasi, sesungguhnya antara 1 dengan negatif 1. Oops. 1 dengan negatif 1 ialah kosong tepatnya. Tapi kalau ada negatif 2, maksudnya dia tak symmetrical. 1 negatif 2, maksudnya dia ada beberapa tangga yang missing. Negatif 1, kosong. Dan kosong lebih rapat dengan 1. Okey, itu paksi X guna pembaris ya. Jangan ikut cikgu Hasan. Okey, bagus. Ain tanpa W. Dan cikgu, ini dah okey tapi tak cantik lah. Nak cantikkan lagi macam mana? Selain daripada makeup. Ya betul. Titik-titikkan, betul. Paksi X tu dot ke atas. Dot ke atas. Pi dekat situ, pi tu pindahkan, betul. Yes, bagus. Ingat lagi. Bagus. Oops. Yeah, cantik. Buruknya 2 pi cikgu. 2 pi.
Nice. Full mark. Woohoo! Ini siapa boleh agak? 3 markah ke 4 markah? Cikgu, lukisan saya macam ni tapi buruk gila. 4 betul. Ada 4 markah ni. Maksimum. Itu Cikgu. paling banyak. Silakan. Cikgu kan nak buat yang part CX tu, nak buat kosong tu, kan ni kan sketching je. Perlu ke macam tepat kalau lari. Bukan lari sikit tapi lari banyak. Dia kena tolak juga ke atas. Ke tak kira, ke pemeriksa tak kisah pun. Okey, so macam ni dalam exam, sekejap lagi kita akan masuk soalan yang suruh kita lukis. Lukis dengan lakar dua benda berbeza. Kalau lakar datangnya daripada perkataan yang ada A, iaitu secara kasar. Oh, okey, dia ada R juga kat belakang tu. Betul lah, betul. Kalau lukis, dia mesti perfect. Boleh katakan 100% perfect. Dalam exam, cikgu yakin, insyaAllah, setakat ni, tak akan keluar exam bentuk lukis. Habis tu lukis buat bila cikgu? Dalam kelas sahaja. Dalam kelas. Cikgu rasa tak ada tim mengajar ke? Oh, okey, tu dia. Lukis ada skala cikgu. Yes, betul. Kata Ain tanpa W. Okey, jom tengok soalan hari ni. Kita sambung. Yes, ada lagi soalan. Silakan. Oh, tak perasan Najihah ada tanya soalan. Dia kata, cikgu, kenapa tak boleh buat negatif dulu baru modulus? Negatif dulu. Dia jadi tertib salah kalau kita buat 3 sin 2x. So, macam ni kita akan buat basically daripada dalam dan kita akan semakin keluar. Okay? So, dalam pada itu, apa yang berlaku? Okay, yang dalam tu biasa. Lepas tu modulus kita akan naik. And then baru negatif terbalik. So, apakah lawan kepada naik dan terbalik? Dia akan jadi naik, kemudian terbalik, dia akan turun. So, maksudnya dia akan jadi macam itulah kan? Turun. Okey. So, tadi ada, tadi Najihah, dia tanya, kenapa tak boleh buat terbalik? So, maksudnya dia suggest kita buat negatif dulu. Macam mana nak buat ni nak tulis macam mana? Cikgu tulis negatif kat dalam lah ya Najihah, sebab soalan Najihah tu mesti ada negatif kat dalam. Kalau nak buat negatif dulu. So, apa maksud kat sini? Cuba tengok. Kita buat dalam dulu. Lepas tu kita buat negatif. Woo! And then baru kita buat modulus. So, here we go. Kat dalam buat macam biasa. Negatif apa jadi? Terbalikkan. Okey, bagus. Dia terbalik. Lepas tu, okey, jap cikgu cuba lukis ya. Sin. Cikgu buat 2 kali. And then cikgu terbalikkan. So, bila terbalik, dia jadi apa Macam tu. So, cikgu dah terbalikkan. Oops, terlupa lagi satu. And then barulah cikgu modulus, naik. So, dia akan jadi bentuk apa nanti? Semua ke atas. Straight. Yep. Semua dekat atas. Semua ke atas. Bagus. Well done. Maksudnya kalau oopsie. Semua naik atas. Maka kesudahan dia jadi apa? Semua naik. Dia tak sama. Okay, sequence tu penting. Faham tak Najihah? Faham cikgu. Woohoo! Alright. Bagus. Soalan bagus tu. Memang bijak. Cikgu, yang graf kos saya buruk lah cikgu. Tak apa. Tak apa asalkan boleh baca. Dan siapa ingat petua kalau siapa punya lukisan buruk? Petua apa kalau buruk? Selain daripada betul. Yes, bagus. Jadi buat sukuan. Macam tangent. Seolah-olahnya macam tangent kita nak buat. Yes. Okay, ini siapa yang ada masalah lukisan buruk? Nanti bila korang buat pergerakan dia, pastikan dia bertemu dekat semua plus-plus. Contohnya macam ni. Bertemu kat plus. Bertemu kat plus. Bertemu kat plus. Bertemu kat plus. Buat sukuan pun buruk lah cikgu. Ini kena belajar melukis balik semula. Lembutkan tangan tu. Yo. Ya, memang cikgu pernah tengok tau budak-budak tanda macam ni. Buruk gila. Dia nak buat course tapi dia punya ketakutan tu sampai
dia jadi macam macam ni lah rupa dia. So cikgu sekolah pun kesian. Dia label semua betul. Tinggi semua betul. Cikgu bagi markah penuh. Markah penuh juga. Tak ada masalah. Sebab dia panggil laka. Woohoo! Alright. Yeah! Wee! So, Masya Allah. Betul juga kalau muka budak comel tu dah jadi buruk, dia jadi budak sengal kan? Sifar. Tak comel dah, buruk. Okey. Mana sambung? Kita sambung. Mana ni? Cikgu tak ingat muka apa sebab muka apa yang kena lukis Mana ikut? Yeah. Tada, muka surat 133. 133. Okey. Kita cikgu explainkan daripada contoh and then buat satu latihan saja sebab ini korang akan membazir banyak masa dekat dalam kelas, dekat sekolah. Ya. Yeah. Graf Y sama dengan sin X. So, dibagi dua nilai paksi X. Wah, rajinnya. Actually, salah satu sahaja. Bergantung kepada julat dia. Maksudnya, soalan ni tak lengkap. Patutnya dia cakap sin X, koma. Koma apa? Sorry. Allahu Akbar, apa saya tu? Dia macam lari-lari pula. Sorry. Patut lari ingat cikgu trigger dia. Okey, sin X, koma, kosong, dash, X, dash, 2 pi. Kalau 2 pi, baru kita lukis yang ni. Tapi kalau dia bagi 00 X 360, baru kita lukis yang bawah. Bukannya dua-dua. Ini sahaja je nak compact kan. Alright, let's say ni nampaknya dua-dua lah ni. Dan tu. Ambil kau. Jadual ni nampaknya kena isi dan macam mana cakap nampak macam leceh tapi sebenarnya laju. Cikgu start dengan yang senang. 0 darjah. Kalau dia lompat ke 45, bermaksud untuk setiap berikutnya tambah 45. So ambil kalkulator, just tambah 45. Kita tak payahlah buat tukar kepada darjah. Tidak, itu menyusahkan hidup anda kat dunia singkat ini. Yang atas pula, okey. Kalau dia dah bagi satu saja, maksudnya korang tahu dia tambah dengan pi, bukan pi tapi tambah dengan 1/4. So, tekanan kalkulator 1/4 tambah lagi 1/4 dapatlah 1/2. 1/2 tambah lagi 1/4 dapat 3/4. Dan ini berterusan sampai hujungnya, iaitu 2 pi kita. Cikgu, kalau dia punya soalan sampai pi? Kalau sampai pi, berhenti kat sini. Okay. And then. Walaupun soalan suruh lukis, tapi korang still kena lakarkan dulu. So, contoh macam ni. Kita ada sin X. Senang gila. So, lukis sin. Dengan ketinggian yang telah ditetapkan. Ya. Sekejap, sorry. Cikgu buat betul-betul untuk lukis. Kalau nak lukis, kena perfect. So, cikgu buat semua sukuan. 4 sukuan. Tinggi dia. 1 dengan -1. Kosong dekat tengah. Here we go. Tada. Lepas tu, lupalah nak isi kira yang ni. Okey, ini memakan masa sikit. Dalam kalkulator, biasanya standard dalam kalkulator, dia adalah degree. Maka, kalau anda tekan sin, terlalu kecil-kecil. Dah paling kecil ke ni? Sin 45, dapat tu. Cuba kira, betul tak? Sin 45. Yes. Dapat cikgu. Kita bunda. Jadual selalunya 2 tempat perpuluhan. Even dalam bab hukum linear, matematik tambahan form 4, bab 6 Bab 6. Yes, bab 6. Kita akan buat 2 tempat perpuluhan. Kenapa tak buat 3? Kat sekolah buat 3. 3 pun tak boleh nak plot. Kita hanya boleh plot kalau 2 je tempat perpuluhan sebab jadual ni kecil-kecil. Tak muat.
Dan anda kena buat setiap satu. Itu yang bazir masa. 90. Dapat berapa? Ni dapat berapa? Ni dapat berapa? Ini betul-betul kena buat satu-satu. Sakit hati. Siapa ada kelas Swiss mungkin dia boleh take advantage. Dia boleh terus bagi sekaligus. Cikgu tak terangkan kat sini. Itu boleh jumpa lepas kelas lah. And then yang atas pula. Katakanlah. Dia tak bagi darjah. Cikgu macam mana nak kira? Tukar setting calculator daripada D kepada R. Macam mana? Tekan kalau Casio Black tekan mod sampai jumpa degree red. Ambil red. Nanti dekat atas skrin kecil ada huruf R ketot. Kalau kelas Swiss tekan shift menu. Shift menu nombor 2, angle unit. Angle unit ambil radian. So dengan itu barulah tekan sin pi per 4. Sin pi per 4. Sama cikgu. Sama juga kan? Kalau kelas Swiss kena hati-hatilah. Dia bagi bentuk cert 2/2. Cuma tu. Kita tak nak bentuk tu. Kita nak desimal. And then itulah dia. So cikgu, nanti korang berseronoklah untuk isi semua ni ya. Okay, so habis tu nak plot cikgu? Nak plot? Okay, kita kena plot macam kita plot lukisan graf. Cikgu buat sikit je sebab ni macam bazir masa. Kita letak keluar exam. Okay, satu kat atas. Tinggi dia. Cikgu, kenapa tak tinggi dia kat bawah sini? Soalan bagus. Bila dia buat lagi tinggi, lagi senanglah untuk nilai-nilai kecil. 0.5 kat tengah. Bermaksud setiap 2 ke? Setiap 2, cikgu cuba test. Ya betul. 0.1, 0.2, 0.3, 0.4. Jadi, zoom out balik. Oh, dia ambil darjah ya? Dia ambil darjah. 90, 45 kat tengah-tengah. Cikgu, berapa darjah selang-selang tu? Sepatutnya dia bagi tahu. Kalau tak bagi tahu, kita ambil selang 45. Oh, dia banyak agak-agak je. Ya. Ini untuk seronok saja ya, untuk seronok saja. 45 darjah 0.71. So 45 darjah, cikgu ambil pen warna lain. Putih. Putih tak sesuai. Merah. 45 darjah 0.5 kat situ, tengah-tengah ni 0.75. Nampak tak dia plot kat mana? 75? Ni 71 cikgu. Agak-agak je dekat-dekat. And then dia sambungkan tut ke atas. 135 pun sama juga sebab dia symmetrical. So dia turun balik ke bawah. Sambung lagi. 125 darjah. Sambung ke bawah. Ini pun adalah negatif. Sama juga. Negatif 0.5. Negatif 75. Tak nampak. Kan? Tak nampak kan? Pangkar. Cikgu nak kena bawa ke ruler yang boleh bengkok-bengkok tu. Cikgu cadangkan kalau boleh survive tanpa tu janganlah. Sebab ruler ni dia ada cacat. Dia ada errata. Errata? Ya, dia kalau dekat permukaan dia. Sekejap cikgu lukis. Cikgu perasan macam ni bentuk dia. Cross section dia. Oh, buruknya. Dia ada plus kat situ. So kalau siapa guna pensel, dia tak akan dapat pensel tu sentuh sampai ke bucu tu. Dia akan tertolak jauh sikit sebabkan ada bridge kat sini. Maka dulu cikgu beli banyak tau. Cikgu beli banyak and then cikgu nak hadiahkan anak murid. Cikgu sangat seronok lah. Oh bestnya nak hadiahkan lah sebab ramai orang tak pandai melukis. Bila cikgu praktis, oh ya Allah. Menyesal cikgu beli banyak-banyak. Akhirnya dia jadi bahan untuk pukul anjing, pukul kucing, pukul haiwan-haiwan yang tidak digemari. Dia boleh buat macam boomerang kan. Bengkokkan dia macam U, campak nanti dia jadi macam boomerang effect.
Tak jadi nak pakai. Okey, sorry, ya Allah. Nak teruskan ke dengan aktiviti seronok ini ataupun kita pergi kepada yang lebih serius? Serius saya cikgu. Serius kan? Lebih serius, Cikgu rasa. cikgu. Ya, Mat? Serius. Terima kasih. Korang boleh tanya cikgu sekolah banyak-banyak pasal ni, cikgu sekolah. Okey, jom kita tengok benda yang lebih serius. Cikgu, soalan macam tu tak masuk exam kan? Okey, so Oyen kata tak masuk exam. Setakat ni ada orang setakat ni tak pernah keluar SPM ya, daripada cikgu monitor 2002 sampai 2021 tak pernah keluar SPM lukis. Ada orang kata cikgu KSSM barulah cikgu KSSM. Macam mana je ni KSSM. Sebelum KSSM muncul, KBSM pun ada juga suruh lukis. Memang ada. Ramai budak cikgu dia akan tunjuk, cikgu cantik tak graf saya? Dia akan lukis graf plot satu-satu titik. Cikgu tengok Allah, awak bagi masa lah. Dia kata, ya ke cikgu sekolah saya suruh buat? Yalah, dia nak korang diam dalam kelas, tak kacau budak lain, dia suruhlah buat kerja-kerja yang faham-faham lah. So, KSSM sama juga situasi dia. Cikgu yakin dia tak akan keluar sebab dia time consuming. Takkan sempat buat apa-apa nanti. Asyik duduk plot titik-titik, padam balik titik-titik, padam titik balik. Okay, here we go. Soalan ni, ni akan keluar exam. Dia bagi graf misterius. Dia tak cakap apa-apa kecuali dia adalah kos. Ambil kau. Korang kena tulis apakah A, apakah B, apakah C. Fikirkan sekejap. Siapa yang print bahan sajalah dia boleh gelak balik kat cikgu. Sebab ada jawapan kat bawah. Aduh. Siti, jangan tengok jawapan tu. Siti, terus tengok jawapan. Itu 2 cikgu. Okay, yes. A adalah tinggi. Tinggi kita 2. Ya, betul. So, 2 cos. Berapa kita ni? Untuk tahu kita, kena tahu satu tempoh masa yang tetap ya. Tempoh masa kita ialah 2 pi, so cantik. Kita boleh agak berapa kali graf ni? Berapa kali? 3/2. 3. 3 kali. Alah, Mike silap ni. 3/2. 3/2. Siapa confused? Angkat tangan. Budak handsome. Okey. 2 cikgu, So, 2. 2. Allahu Akbar. Cikgu rasa ini dah 2. terlampau besar. 2. Okey lah 2. Alright class. Kita tahu muka budak comel kan. Budak comel ni dia suka akrobatik. Dia suka terbalik-terbalikkan badan dia semua. Woohoo, look at me. Woo. So, nampak gayanya ada berapa budak comel kat sini? 2 cikgu. 1. Kejap. Pen warna lain ni. Highlighter lah. Tebal sangat. 1 budak comel. Dan 1,5. Yeah, betul. 1,5. Itu cara kita kena pasti kan. Muka terbalik. So dia adalah 3/2x. 1,5. 1,5 ialah 3/2. Tapi ini budak comel terbalik. So kalau terbalik C kena negatif letak 2. Negatif. letak mana? Negatif dekat C ke negatif kat depan? Dekat depan. Betul, negatif kat depan. Apa fungsi kat belakang ni? Anjak. Lintasan dia. Anjak. Bukan pintasan. Anjakan. Ada anjakan ke? Silap. Anjakan. Anjakan tak? Ingat cikgu beranjak balik balik Selangor tu? Okey, anjak. Ada anjakan ke? Steady je. Tak ada. Tak ada. So, Kosong. Betul. Itulah jawapan A kita. Negatif 2. B 3/2. C kosong. Lagi cikgu, lagi. Lagi kan? Okey. Right. Jom. Siapa menang round ni, Cewa? Angkat tangan. Okey. Alright. Budak handsome. Woohoo. Richie. Woohoo. Siapa struggle tadi? Macam
tertelan-telan air liur, berpeluh-peluh sikit tadi, tak apa, angkat je. Cikgu nak tahu situasi sebab tak nampak kan kat sana. Okey, struggle juga ya, struggle juga. Yes, okey, tak apa. Cikgu slow and steady. Perlu cikgu, adakah apa-apa yang kat sini yang keliru? Cikgu, kenapa tak macam ni? Cikgu, kenapa tak macam tu? Cikgu suka soalan macam tu. Cikgu, kenapa tak ada tu. Cikgu, kenapa negatif 2? Negatif 2. Okey, kalau tak ada negatif 2, rupa dia macam ni. 2 cos 3/2x. Rupa dia akan jadi 1 cos muka budak 2 tinggi. Okey, 2 negatif 2. Samalah cikgu. Sorry, cikgu zoom in. Zoom in. Yeah. 2 tinggi check cos muka budak comel. Oh, sorry. Berapa kali muka budak comel? Berdasarkan ni 1/2. 3.5. Oh, tu sindran okey kan? Cikgu tengah ulang. Mana-mana yang perlu berhenti, beritahu cikgu berhenti ya. So, cikgu akan lukis satu budak comel dot. Cikgu saja buat dot kat situ, jangan buat macam tu dalam exam. Sambung lagi separuh. Sambung lagi separuh ya, tu je. Berhenti kat situ. So, ini adalah 2 biasa. Kalau ada negatif, baru kita terbalikkan. Faham ke Siti? Ataupun confused? Faham. Yang lain, silakan. Cikgu, kalau soalan macam ni berapa markah? Ini dah pernah keluar SPM 2 kali. Berapa markah itu? Kalau dia tanya 3 benda, 3 markah. Dia tanya 2 benda, 2 markah. Sini dia tanya 3 markah. Banyak gila itu. Yeah, okey. Soalan tu Sindren, cikgu kenapa C tak ada? Okey. C ialah anjakan. Cikgu bermain-main dengan nombor ni ya. 2. Anjakkan sikit. Kalau ada nombor kat belakang sini, contohnya campur 1 contoh. Maka kita akan dapati paksi Y, kita perlu buat pemadabahan pula. 2 tambah 1, 0 tambah 1, ini tambah 1. Dia jadi apa nanti? 3, 1, negatif 1. So, perasan tak? Kalau ada anjakan, dia punya paksi Y tu tak cantik. Dia tak symmetrical. Kan? Paksi X pun tak duduk dekat 1, dia duduk kat tempat lain. Iya, okey. Sebab tu, dia tak ada anjakan dalam soalan kita. Tinggi masih 2, bawah masih 2, 0 masih dekat tengah, itu menandakan tiada anjakan. Dah faham dah, bagus. Okey, cikgu yakin. Apa Najah kata ni? Cikgu, apa fungsi dia bagi persamaan tu yang apa fungsi dia bagi? Cikgu kurang faham. Supaya kita isi tempat kosong? Bukan ke? Soalan Najah ni macam soalan di luar soalan. Tapi cikgu kena fahamkan apa maksud dia. Kenapa dia bagi? Dia bagi supaya kita isikan. Cikgu, adakah soalan yang dia tak bagi apa-apa pun? Ada, itu tahap brutal. Untuk kita isikan, untuk kita simulasikan, dia macam ni tau, Najihah. Soalan tu Najihah tu macam ni. Soalan tu sesuai cakap, kalau dia bagi ayat ni, dia tanya kita ABC tu apa? Itu satu soalan. Kalau dia tak nak tanya ABC tu apa, maka dia akan tanya simply daripada graf, cadangkan fungsi trigonya. Okey. So maksudnya kat sini kita kena tulis daripada kosong. Tak. So tak adalah ABC. ABC tu kena tetapkan sendiri ke cikgu, kata Najihah? Kalau soalan dah tetapkan, kita ikut soalan. Kalau soalan tu
kosong macam ni, kita isikan saja ABC tu berapa. Selalunya kertas, ini paper 1. Ini soalan paper 1. Sebab dia straightforward, pantas, paper 1 semua nak laju. Yeah! Cik, Rabia tu tak perasan mesej. Dia kata, kalau yang betul-betul ada anjap punya, soalan dia macam mana? Jom tengok Koko ada kat bawah ni. Ambil kau. Ada. Okay, take your time. Take your time. Pelik. Study dulu. Ingat ya dalam exam, peliknya bentuk dia. Ya tak ya kan? Kalau anda takut tengok soalan yang pelik, jangan fokus, jangan letak mindset tau. Mindset saya mesti dapat, semua dah berhenti sekolah dah. Jangan letak mindset, saya kena habiskan soalan ni. Itu satu mindset yang bahaya zaman sekarang. Especially dengan soalan-soalan kebat. Ramai yang dia pulun satu soalan sampai dia dapat. Walaupun dia tak sedar, 40 minit telah berlalu satu soalan saja. Walhal, sepatutnya satu soalan tu dah peruntukkan dah 5 minit saja contoh. Maka selepas 5 minit dah tak dapat, okay stop, biar. Leave it on. Biar buat soalan lain. Rasa berat kan, rasa sakit hati kan, tapi itu strategi. Itu strategi. Okey, jom. Siapa nak cikgu mulakan, angkat tangan. 10 orang angkat, cikgu start. 1, 2, 3. Oh, subhanallah, semua nak cikgu start. Okey. At least bagi tahu cikgu, ni berapa kitaran dia? 1. Satu kan? 1. Betul, 1. Yang ni cikgu boleh main-main dengan dia. Sebab dia tak nampak pelik. Biasa cikgu nampak macam ni kan untuk sign. So ini macam pelik. Cikgu boleh buat forensic study dan dapati sebenarnya dia duduk kat bawah. Cikgu padamlah, nampak buruk. Yay! Okay, itu membantu dah. So B kita 1. Dah dapat 1 markah. 1x. Berapa tinggi dia? Disunjuk cakap 3. 2. Ingat tak bila cikgu lambai tangan, dia start daripada tengah, naik ke atas and then turun ke bawah kan, betul tak? Betul. So, bila cikgu, tak jadi sikit baru nampak realistik kan? Bye. Okay. Mana garisan symmetrical kita? Dekat X3 ke, dekat X2 ke, X1 ke, X0 ke? Mana simetri kita? Mana simetri? X1. Betul. Kat sini. Kenapa pula? Sebab tinggi dia 2, tinggi dekat sini pun kelihatan seperti 2. Tinggi 2. Lagipun, A cikgu tu sendiri nampak macam nombor 2 kan? Masa cikgu kecil buat A macam ni. 2. Okey. Anjakan. Alamak, ada anjakan ke ni? C1. 1. C1. Betul, bagus. Well done. Macam mana pula tahu 1 cikgu? Okey. 2 tambah 3. Ya, 0 tambah 1. Sepatutnya dia 2. 2 negatif 2. Tapi sekarang yang paling tinggi ni ialah 3. Dia tambah berapa jadi 3? 1 juga. Yep, 1. 0 tambah 1. Atau 0 tambah 1, betul. 0 tambah berapa dapat 1. Dia tak buat yang bawah ni kan? Negatif 1. Actually ada. Dia pantul ke atas. So kita dah dapat jawab soalan dia tanpa kita lihat pun modulus. Cikgu habis modulus tu dia apa jadi cikgu? Okay. So graf dia kan kita kena buat sebelah dalam. 2 sin X tambah 1 anjakan. Lepas anjakan baru kita buat modulus. So maksudnya selepas anjak baru naik. Tapi naik cuma ada sekerat
Ni je kat bawah. Maka itu dipantulkan sebelah atas, dapatlah bentuk yang tu. Best soalan ni, cikgu suka. Siapa suka soalan ni pun, wah, korang suka main forensic studies. Oh, Siapa tu? Macam Cikgu. dengar. Silakan, Khadijah. Kenapa A tu dapat 2? Kenapa bukan 1? Okey, bagus. Kalau 1, apa cerita? Contoh kalau dia sin X saja. Maka tinggi dia dengan rendah dia berbeza sebanyak 1 dengan negatif 1. Kalau ada anjakan, contohnya, cikgu anjakan dia dekat sebelah atas, maka tinggi katalah sini 4, ini 3, ini 2. Kita akan perasan paling tinggi dia naik 1, turun pun 1. Maka ini adalah sin tinggi 1. Tapi kalau kita nampak soalan, dia teranjak kat mana entah kan, tiba-tiba lah dia, cikgu main-main dekat sini sebab otak jadi jam sikit bila nampak negatif. Sini 8 negatif, ini negatif 10, ini negatif 12. Berapa tu? Cikgu, kenapa ada bonggol yang kedua kat bawah garis titik tu? Bonggol kedua? Kejap. Kenapa ada bonggol yang kedua tu kat bawah garisan tu? Adawiyah boleh conteng ke skrin? Cikgu onkan sekejap, boleh tak conteng kat mana bahagian tu? Cikgu kurang faham. Kat sini ada 3 kat di sana. Boleh ke? Soalan asal? Oh, soalan asal. Oh, bukan yang ni lah. Bukan contoh Oops. Wah, banyak soalan ni. Kenapa ada bonggol kedua kat bawah garisan tu? Duakan cikgu. Ya, untuk soalan ni, ketinggian dia naik 2. Tambah 2 dan turun bawah, dia 2 juga tinggi dia. Maka, kita akan tulis 2 sebagai ketinggian dia. Cikgu kurang faham. Ada 2 soalan ni yang tergantung ni. Najihah boleh on speaker? Cikgu tak faham sangat tu. Cikgu saya tak tahu nak explain macam ni. Oh, Najihah fikir terlalu mendalam. Najihah kata boleh ke yang X kat sini tu dia tak tulis, dia tulis kan cikgu buat 1.5 kan, iaitu 3/2. Boleh ke dia tulis 1/5 ke? Tak ada. Dia tak akan. Kalau dia buat macam tu, anak dia sendiri pun tak ada jawab. Walaupun dia ajar anak dia trigo, anak dia pun tak jawab. Okey. Cikgu-cikgu pun tak ada jawab. Oh, lama. Adawiyah, boleh Adawiyah on mikrofon ke? Kenapa ada bonggol kedua kat bawah garis tu? Ya, cikgu. Yang mana satu Adawiyah maksudkan tu? Yang soalan asal dulu, cikgu. Oh, soalan asal ni. Oh, ni comel ni. Yes. Macam mana? Kenapa ada bonggol kedua? Bonggol yang ni ke? Yang tu. Kenapa dia tak sentuh garis? Kenapa sentuh garisan? Yang bonggol pertama tak sentuh pun. Oh, sebab yang kita sedang lihat sekarang ni ialah kesudahan selepas dia lakukan langkah terakhir sekali, iaitu modulus. Kalau cikgu buang modulus, dia akan turun ke bawah. Tapi siapa-siapa yang kat bawah tu lah, yang siapa-siapa yang berada dekat bawah, dia akan naik ke atas. So maksudnya asalnya dia kat bawah. And then dia naik ke atas kerana ada modulus. Ini garisan putus-putus. Ini putus-putus. Yes, betul. Sebab ada modulus itulah semua naik atas. Bagus. Soalan ni baru Soalan lain pula itu. Yeah. Soalan macam ni lah berbaloi kita bazir masa daripada lukis tu.
Okay, ni semua orang take your time. Take your time, take your time. Berita baik sikit lah. Benda ni keluar SPM 2 tahun, 2 kali je sepanjang 20 tahun. 20 tahun keluar 2 kali je. So kemungkinan dia keluar lagi tu mungkin rendah. Aduh. Eh, 9.20 dah. Cepatnya masa berlalu. Cikgu rasa kelas Cikgu Hassan ni ada jumpy lah. Ada macam, ada bomoh ke apa entah, dia buat kelas cikgu semua laju. Tapi cikgu rasa cikgu cakap perlahan. Oh, mungkin perlahan kot. Bleh. Okay, cuba tengok soalan ni. Siapa dapat salah satu betul pun cikgu dah rasa korang boleh menguasai. Ada harapan, ada harapan. Tapi kalau satu pun salah, satu pun tak betul, mungkin korang perlu tengok video balik semula dan banyakkan lagi latihan melukis. Kemungkinan besar anda tak buat homework yang cikgu bagi hari tu. Istighfar, istighfar. Alamak, kena buat tidur sendiri cikgu. Terasa. Tak adalah, tak adalah. Tapi iyalah, benda ni kena practice kan, kena latihan kan. Maths satu-satunya subjek kena banyak buat latihan untuk mahir. Subjek lain hafal, settle dah. Sebab tu kalau siapa nak ambil scholarship, dia nak dapat beasiswa, orang yang bagi beasiswa tu dia akan tanya, dia tak tanya fizik, dia tak tanya kimia, dia tak tanya bio, dia tak tanya sejarah, dia tak tanya. Sebab semua tu adalah subjek hafalan. Dia akan tanya, Admaths dapat berapa? Sebab Admaths ni menunjukkan sifat selain daripada hafalan, tapi juga latihan. Kalau banyak buat latihan boleh skor. So tak buat latihan tak boleh skor, dia orang akan tahu, oh budak ni, kalau cakap je Admaths A+, oh ni confirm budak rajin ni, oh bagus ni. Ni confirm akan jadi workaholic. Macam Cikgu Hassan, tak sangka Cikgu Hassan jadi workaholic. Sampai anak cikgu cakap, Abah asyik kerja je. Bila nak tengok kita ni asyik tengok handphone je. Aduh, terpaksalah cikgu kurangkan masa buat video YouTube. Okay, alright, jom. Membebel Cikgu Hassan. Cikgu Hassan tak buat. Tak sempat buat cikgu membebel tak tadi. Oh, menjerit anak cikgu. Adira. Dapat jawab. Mana? Cikgu nak dengar apa jawapan A kalian semua. Saya dapat negatif. Negatif ada negatif je. Negatif 1. Negatif 1. Lain. B saya dapat 3/2 X. Oh, sekejap. Yang A dulu. Negatif Eh, 2. Negatif 2. Negatif 2. Negatif 2 je, negatif 2. Okay. B 3/2. Negatif 1 itu. Okay. So, 2 jawapan ni lah cikgu nampak. Okay, tak apa. Kita tengok mana satu yang betul nanti dan kenapa dia salah. Kenapa yang tu tak salah. Yang B pula. 1/2. 1/2. Okay. Ada jawapan lain? Tak ada. Siapa sama? Alright. Semua orang macam sepakat dengan 1/2 ni. C. Kosong. 1. Kosong. 1-0. Ini ada 2 jawapan. Okay. Najiha, dia kata dalam matematik ni, cikgu selalu pesan ni. Dalam matematik, korang belajar sesuatu dan korang kena belajar macam mana nak patah balik. Itu Admaths kan? Kita belajar fungsi songsang. Kita belajar melakar, kita kena tahu anti lakar. Ini namanya anti lakar. Anti lakar, dia dah lukis untuk kita. Kita yang buat soalan dia. La haula wala quwwata illa billah. Oh, ya Allah, Aisyah. Ada kuis apa? Admaths ke? Okay, sama-sama. Good luck. Anti lakar. Yes, alright. So, here we go. Jawapan A. A ialah tinggi. Dan nampaknya, macam tinggi dia, satu je nampak. Negatif 2 je. Walaupun tinggi dia 2, tapi
sebabkan ada Dia modulus terbalik. lah dia. Betul, ada modulus dia terbalik. Macam nak cakap cikgu nak start daripada tengah ya. Cikgu nak start. Bukan dekat A, cikgu nak start dekat B. Kos muka budak comel. Tapi yang dilukis, ini muka budak apa cikgu? Salah satu garisannya sepatutnya berada bukan satu level. Contohnya mungkin dia macam ni. Mungkin. Maksudnya dia macam tu. Ataupun dia macam the other way. So dia salah satu antara ni ataupun macam ni. Maksudnya dilukis berapa muka budak ni? Separuh. 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 So ini cantik. Semua dapat separuh, bagus. Lepas tu ada modulus. Kalau modulus apa jadi dengan graf? Semua naik atas cikgu. Semua naik. Semua sepatutnya naik atas. Jadi sepatutnya macam ni. Muka budak separuh macam tu, dia naik ke atas ni. So dia jadi macam tu. Tiba-tiba dia ada kat bawah. Maksudnya dia buat apa? Negatif. Balikkan Negatif atau negatif. Betul, ada negatif. Maka jawapan A kita ialah mesti ada negatif. So dua-dua betul sebab ada negatif. Tapi ketinggian dia berdasarkan ini 2 ketinggian dia ya. Kalau 1 sepatutnya dia 1 kat sini. Ada anjakan ke tidak? Tak ada. Tak ada kan? Apa bukti dia? Dia punya tu sama. Dia punya tu sama. Dia masih lagi dekat paksi paksi X. Masih lagi dekat kosong. So dia tak ada anjakan. Tak naik, tak turun. Yes! Woohoo! Cikgu, saya nak tanya cikgu. Silakan. Saya macam tak dapat bezakan A dengan C tu. Nak tahu ada anjakan ke tak ada. Itu problem. Anjakan. Kan? Okey. Cikgu simulasikan soalan yang ada anjakan. Terbagi jawapan terus. Astaghfirullah. Tada. Okey, cuba fikirkan jap. Ini level MRSM. Yo. Ouch. Panas kepala saya. Aduh, ini last question ya cikgu sebenarnya nak buat. Kalau ada anjakan dia jauhi paksi X. Betul. Menjauhi paksi X. Itu satu hint bahawa ada anjakan. Nampak tak dia punya sengkang kat sini? Dia punya tinggi dia, maksudnya dia 2. Itu kepastian kita. A kita 2, cuma adakah dia naik ke atas atau dia turun ke bawah? Ini adalah turun ke bawah. Daripada betul sini, dia turun ke bawah. So, A dia adalah negatif 2. Oh, sorry.
Negatif 2. C dia 1 je kan? C dia berapa? C dia Ha, Tiga. tiga. Dia 3 cikgu. Ya cikgu. 3. tambah. Kenapa 3? 0 tambah 3. Ya, betul. Kejap. Tambah 3 ke tambah 5? Hmm. 3. 3 dia tu. A dia tu kan 2. Tiga tu. 3. Sebab tapak tu 3 tu. Tapak dia. Tapi kan tapak dia, paksi X dia punya garisan neutral dia, adakah dia dekat, Farisha kata, apa tu? Sebab tinggi Kenapa dia A? 2. Tinggi dia 2. Tinggi dia kan negatif 2 dah. So tapak dia 3 lah. So nanti dia pergi tinggi negatif 2. Tinggi negatif 2 kan? Betul tu, betul. Wah, okey. Alright, cikgu sendiri ada pendapat yang berbeza. Cikgu fikirkan dia punya garisan neutral dia dekat sini. So kalau ini paksi X kosong, maksudnya dia tambah 5. Mungkin cikgu salah, mungkin anda betul. Alamak, tiba-tiba cikgu tersangkut dengan soalan cikgu sendiri. Nampaknya cikgu kena minta bantuan luaran. Hamzah Raja kata A bukan negatif 1. Bukan. Sebab dia punya tinggi dia daripada 3 ke 5, ada 2 situ kan. Otak saya dah tepu, kata Najah. Alright, kejap Cikgu sendiri kena fikirkan sekejap ni. Cikgu rasa Kenapa dia cikgu tambah. rasa dia 5 cikgu? Kenapa cikgu cakap 5? Sebab pendapat cikgu dia punya paksi neutral dia dekat sini. Paksi asal X kita. Paksi asal kita kosong kan? So kosong tambah berapa dapat 5? Kan 5 tu kan 2 tambah 3. 5 tu kan 2 tambah 3. Kan tinggi dia kan 2. Lepas tu tambah 3 jadi 5 kan? Kejap. Hold soalan ni. Sekejap, cikgu nak salin dulu sebelum kita tengok software. Cikgu pun macam tertepu juga. Istighfar. Kejap. Cuma ada satu masalah saja. Nanti kita punya software ni, dia terbatas pada paksi radius je. Dan radius dia tak ada guna pi. Dia pakai, buka Telegram pula buat apa? Mana dia? Graphic calculator. Cannot brain. Okay. Mungkin soalan cikgu tinggi sangat kot. Kebat untuk MRSM. Dah lah, kurang buat latihan kan? Alamak, yelah. Sifar. Sekejap, clearkan ni. Delete. Tak sangka pula kita bermain-main dengan graf. Istighfar. Cikgu inputkan dia punya equation negatif. Alamak, asal apa ni? Delete. Okay. Y sama dengan negatif 2 modulus cos 0.5x. Ni app apa cikgu? Ni namanya apa tadi Nanti cikgu tengok. Cikgu tak ingat pula. Tadi apa Desmos ke? GeoGebra. Betul, GeoGebra. Tambah 3. Apa jadi? Buruk je. Apa dia buat illusion ni? Patutlah tak buat X. Tak buat X. Tak adalah pasti X. Silap. 0.5x. Okay, tu dia. Cuba tengok. Kita punya graf sampai 2 pi. 2 pi ialah 6.2. So, kita punya graf sampai ni je. Okay? Kena faham je tu. Dia tak guna 360 darjah. So, 1 sampai 3. Perasan tak? Ketinggian maksimum dia 3. Kan? Perasan cikgu? Kalau cikgu tukar 3 tu jadi 5. Input. Cuba tengok. Ketinggian kita 5 dan paling rendah 3. Cikgu kalau yang depan tu 1.
Okey, kalau yang depan tu 1, dia jadi input. Tada! Paling tinggi 5, paling rendah 4. Nampak tak 4 tu? Kecil tulisan dia. Dah lah bertindih. Okey, so tak apa. Istighfar. Kalau 3? Nampak tak? Dari 5 hingga 2. Allahu Akbar. Okey, tak apa guys. Soalan ni markah sikit je. Cikgu tahu, oh ya ke? Betul. Kita kena tambah lagi latihan kat sini. Yes. Saya setuju. Siapa setuju? Okey lagi. Cikgu, tapi jawapan dia patutnya C5 je kan? C kita 5, betul C5. Oops. Sekejap. There we go. Yep, C5. Seperti yang cikgu cakap tadi, dia punya paksi asal dia sepatutnya dekat 5. Alamak, kesian Izzatul. Tak apa Izzatul, ini cikgu tiba-tiba naik level tinggi pula. Istighfar. Nanti minggu depan cikgu, bukan minggu depan. Lepas ni cikgu bagi latihan ke? Korang cuba buat nanti. Tak apa cikgu, kenapa tinggi dia negatif? Tapi cikgu, okey. Tapi kenapa tinggi dia negatif? Oh, sebab dia terbalik. Kalau dia tak ada negatif, semuanya akan duduk kat belah atas. Cuba tengok. Tada! Nampak tak? Kalau tak ada negatif. Negatif tu yang buatkan dia terjatuh ke bawah. Cikgu, kalau tak ada negatif? Kalau tak ada modulus? Macam mana nak copy ni? Alah. Tak boleh ke hilang modulus ni? So, kalau tak ada modulus, cos 0.5. Tutup bracket. Execute. Oh, tu lupa X. Execute. Tada! Nampak tak? Tengah-tengah dia paling tinggi 7, paling rendah 3. 5 dekat tengah-tengah. Wah, semua orang suka tanya soalan ni. Bagus. Kalau negatif dalam modulus. Negatif dalam modulus. Siapa boleh jawab sebelum cikgu tulis? Semua naik atas. Betul. Apa tak tekan Negatif dalam modulus. Oops. Buat modulus dulu, negatif dulu. Korang patut main dengan software ni kan. Eksperimen. Lepas tu tengok, kenapa kalau saya tukar ni? Kenapa saya tukar ni? Nanti korang jadi pakar graf. Boleh congak macam Cikgu Hasan. Astagfirullah. X. Bersedia? Ada orang kata tadi, semua naik ke atas. Cuba tengok. Tada! Betul. Masya Allah. Cikgu soalan tan pula cikgu. Soalan apa? Tangent. Wow. Okey. Rasa hari ni semua orang kita tak sempat nak maju ke hadapan. Tak apa ke? Tak apa cikgu. Tak apa Main dulu cikgu. Relax dulu cikgu. Cikgu rasa Tak apa, serba cikgu. salah. Ya kan, kata air tanpa W. Tadi Richie kata main dengan air dulu. Pelik betul, kenapa main dengan air kan? Main-main dulu lah cikgu dia cakap. Okey. Alright, cikgu bagi korang soalan tangent. Rasa tak ada kat atas ni. Tak ada kan? Tak ada. Okey, bismillah. Cikgu bagi round 1 senang dululah kesian korang. Cikgu, mana yang popular? Tan, sin, cos. Semua popular. Tapi sin cos lebih popular daripada tangent. Kenapa pula? Sebab tangent tak boleh buat apa-apa sangat. Dia tak ada limit dekat atas. So dia susah nak uji ketinggian. Bermaksud, dengan tangent lagi sedikit benda diuji. Sin cos kita ada ketinggian. So pemeriksa boleh tengoklah, betul. Tapi tangent dia tak ada. Sofia, buku teks ke tu? Sebab ada kawan-kawan yang habak. Nanti cikgu silap faham pula. Buku modul ni 137 ada soalan ke?
Tata dah ada, senang sikit. 1-3. Oops. Oh, ni kan? Oh, ni kan? Maksud. Oh, ini yang cikgu nak buat sebenarnya malam ni. Lagi 3 markah. 3 markah. Oh, tadi 3 markah juga kan? Ni 3 markah juga. Cuma ni panjang sikit lah. Ini lagi cikgu rasa tak sempat ni. 20 minit. Istighfar. Mana tadi? Hilang dah. Oh, tu. Okay, sekejap cikgu buat soalan dulu. Bersedia? Ada beberapa round. Ini round pertama. Tada! Okey, soalan pertama. B dia 1/2 itu. Bagi masa sikit. Tikam nombor-nombor anda. Cik, wah tikam pula. B dia 1/2. A3, B 1/2, C kosong. Wah, laju korang. Kosong. Budak Einstein dah belajar kot dekat sekolah ni dengan apa Fadlin. Tak Belum ada. cikgu, belum. Okey, bagus. Bagus. Okey, bagus. So, yes betul. Tinggi A3 sebab kat sini dia ada tulis 3. And then B kita separuh. Kenapa pula? Sebab dia lukis separuh je tangent. Terus 2 pi. C kosong sebab tak ada anjakan. Tak ada Tapi anjakan cikgu, sebab ni. A tu bukan, kalau untuk tangent dia tipu. So kalau tak tulis tak apa kan? Dalam kes ni sebab dia dah ada penanda kat sini, kita kena ikut. Oh, okey. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Alright. Round kedua. Ada soalan ke? Ada yang confused? Tak ada. Oh, yang lain diam-diam ni, risau cikgu. Okey. Tak Round ada, kedua. cikgu. Tak ada kan? Hihihi. Buat yang susah itu. Lebih susah ni tak susah ke? Ya ke? Susah dia tu sampai cikgu je yang boleh jawab itu. Dahsyat. Itu nanti kan ramai orang berhenti kelas cikgu. Baik kau. Budak handsome terus pura-pura offline. Internet tak stabil. Lain selalu ke? Okay, take your time. Woohoo! Sofia Ildina dah belajar kan ni kat sekolah? Dah cikgu. Oh, patutlah dia nak maju. Tusindra jawab. Masya Allah, dia dah hantar PM kat everyone. A3 kata dia, B 1/2, C3. Ildina, betul ke salah? Cik, nak dengar jawapan dia. Cikgu, saya dapat A3, B1, 1X, C3. Sofia Ildina? Yang saya tahu B tu 1/2 cikgu. Yang lain saya tak tahu. Saya rasa A sama dengan 3, B sama dengan 1/2, C sama dengan 3 kot. Okey. Hazwani? A sama dengan 3, B sama dengan 1, C sama dengan 3. Okey, so jawapan dia ialah 1/2 B kan? okey, jawapan dia
Tak ada A, tunjuk pi bukan 2 pi ke? Silap. yang A semua salah. A satu je. Tahu pula. Oh, sebab sini 3 kan. Kenapa satu? Sebab C dia 3. Bukan sebab C dia 3. Nak tanya korang, part C neutral dia ataupun part C tengah-tengah dia sepatutnya kat mana? Kosong. Kosong. Bukan. Kat sini. Ini yang sepatutnya part C asal. 3 ni maksudnya ada anjakan. Sepatutnya kosong kat sini. Ada tak nombor kat atas? Atau kat bawah? Ada. Tak ada. Oh. Okey. Wah, kalau kosong nanti kosong darab dengan tangent hilang semua. So tak boleh kosong. Tapi korang boleh challenge cikgu. Ya ke cikgu nak tengok guna software tu? Nanti kita tengok. Yang B pula. B ialah kita punya gitar. Gitaran kita ni tak lengkap. Sepatutnya gitar kita mesti dibaca Tambah ketika lagi. tempoh masa penuh, tempoh masa matang, iaitu 2 pi. So that means lukisan ni cacat sebab dia berhenti awal. Kalau teruskan, itulah lagi separuh 2 pi. Lengkaplah, satu gitar yang lengkap. Maka sepatutnya 1 dia punya gitaran lengkap. C pula. Cikgu, Silakan. Bukan setengah ke? saya tak faham kenapa A tu 1. Okey. Kalau setengah pula apa rupa dia? Sekejap Pause kejap kat situ. Sebelum orang mengamuk. Apa rupa kalau tangent setengah? Tangent sepatutnya ada 4 sukuan. Tapi sebabkan dia setengah saja, cikgu hanya lukis 2 sukuan. Ingat, ini playback speed 0.5. Slow gila. Kalau cikgu cakap I love you dalam satu ayat lengkap, ini adalah I love. I love. Dia separuh je. Lukisan kita hanya separuh tangent. So dia hanya pergi naik ke atas, turun ke bawah. Berapa kat sini? Siapa boleh jawab? 2 pi. Yep. 2 pi. Satu tempoh masa yang fix. 2 pi. So dia slow gila. Tak jadi sayang. Dia jadi saya sah je. Okay. So tapi tengok graf atas ni. Kalau cikgu lengkapkan ni, pi dekat sini. Pi dekat sini. Kita punya graf, pi kita dah ada 2 dah. Satu kat atas, satu kat bawah. Ada satu atas, satu bawah. Dan pi ni tak lengkap. Kita mesti lengkapkan dia untuk tahu satu kitaran tu berapa banyak. Okey guys. Siapa tak puas hati tak apa, boleh luahkan perasaan anda. Cikgu, Silakan. saya tak berapa faham lah yang 2 pi dengan pi kat atas tu. Yang dua-dua graf tu. Dua graf. 2 pi dengan pi Kan tu kejap yang 2 pi tu pi kan? betul. Okey. Take note je kelas. Kalau pi saja, maksudnya buat catatan sedikit. Lukisan kitaran tak lengkap. Sebab satu kitaran tu mesti berhenti pada bye-bye. Iaitu 2 pi. Oleh kerana itu, kalau kita nak tahu kitaran berapa ni, kita perlu lengkapkan dia dan tambah lagi. Ni baru 1 sukuan, ini baru 2 sukuan, tambah lagi 3 dan 4. Dan sambung melukis. Ya, betul Adawiyah, soalan macam ni, dia punya skala, selang kat belakang tu kan, ingat tak? Anjak padam selang tu kan? Kita punya formula yang seterusnya tu. Lukisan dia, disuruh kita berhenti, disuruh kita padam sampai pi. Jadi lukisan kita cacat. Dia dah padam separuh. Maka Cikgu, silakan. boleh tak ulang balik semua tu cikgu? Daripada A sampai C.
sampai C. Siapa nak ulang? Angkat tangan. Pokok cikgu memang tak bagi range ke? Cikgu memang tak bagi range. Kebetulan soalan ni dia tak bagi range tak apa ke? Tak apa, sebab dia dah bagi dalam bentuk lukisan dekat situ. So dia dah kira dah bagi range lah sebenarnya. Oh, okey. Sorry, cikgu tak tengok tadi. Berapa orang angkat tangan untuk cikgu repeat? Wah, siap tepuk tangan lagi. Masya Allah. Alright. Boleh. Okay, sekejap Sekejap. Okay, sekejap. Cikgu padam ni. Okay, langkah pertama sekali bila cikgu tengok graf ni, untuk bacakan dia, cikgu dapati bahawa dia tak lengkap. Kitaran dia telah dipadam terlebih dahulu. Dah dipadamkan. Sepatutnya, dia mesti berhenti dekat 2 pi. Dengan itu, cikgu menambahkan lagi 2 selang. 3 dan 4. Dan cikgu sambung, peristiwa, ingat lagi tak tangent dia daripada dunia pergi ke syurga, neraka pergi ke dunia, dunia pergi ke syurga, neraka pergi ke dunia. Selepas cikgu dah sempurnakan satu kitaran lengkap, iaitu 2 pi, bye-bye. Baru cikgu tahu, ini tangent berapa banyak. 1 tangent ke, 2 tangent ke, separuh tangent. 1. Yes, Satu betul. tangent. 1 tangent. So cikgu dah dapat idea dekat sini. Tangent 1x. Cikgu saja tulis 1 actually jangan tulis 1. Okey. Persoalan seterusnya ialah A. A ni ialah nombor yang biasa kita akan tulis dekat atas bawah. Kalau A kita sama dengan 2, maka 2 negatif 2. Walaupun tangent, tapi ingat tak cikgu selalu cakap, dia tipu je, 2 tu tak pakai pun. Kan? Dia tak pakai pun. So, dalam dalam gambar rajah ini, cikgu perasan neutral axis dia, paksi yang dia symmetrical, sebenarnya cikgu tak pandang X dulu tau. Sini, cikgu nampak dia macam tu dalam kepala otak cikgu. Garisan tengah-tengah. Dia ada tak nombor dekat sebelah atasnya atau dekat bawah dia? Tak ada kan? Maksudnya dia tak tulis apa-apa nombor kat sini. Itu bermakna A kita adalah tak payah tulis apa-apa. So, cikgu tulis 1 je. Cikgu, bukankah kalau 1 dia jadi 1 negatif 1? By defaultnya 1 je kan, tapi tak tulis juga. Soalan bagus tu. Cikgu tak terfikir soalan tu. By default 1. Ni tak ada pun 1 cikgu. Alamak. Okay, kat situ cikgu kantoi. Cikgu tak tahu nak jawab apa. Tapi sebab tak ada, sebab infinity, kita takkan tulis infinity tangent 1x, betul tak? Nanti tak senonoh. So kita takkan tulis infinity, tak tulis apa-apa. Walaupun tak ada apa-apa tu, maksudnya 1. Oh, sakit kepala juga fikirkan hal tu kan? Istighfar. Okay. 1 je saya tipu je, betul kata Farisha. 1 je tipu saja, betul. Cikgu, macam mana nak tahu kalau nak tulis nombor? Contoh, dia dah tulis 3. And then dia tulis nombor kat atas ni, 5. And then dia tulis bawah situ negatif. Bukan negatif. Dia tulis 1. Maksudnya, berapa A kita? Okay, ada way kata, kalau kita tulis 1 salah ke? 1 lah yang betul. 1 yang betul. Oh, maksud tulis 1. Jangan tulis sebab secara algebranya salah. Walaupun kita ada 1x ini dikira salah sebab kita tulis 1. Apatah lagi sin x. Kita tak tulis 1 kan? Dia jadi macam kesalahan tata cara menulis salah.
Cepat jawab. Kalau 5 dengan 1 ada dekat sini, berapa A? 2 ke Dia cikgu? Yes, betul. Dia naik 2, dia turun 2, maksudnya A kita 2. Cikgu ada pengaruh ke A ni? Tak Setakat ada ni cikgu sebab tangent. cakap tak ada kan? Betul. Tak ada, tapi kalau kita perhalusi bentuknya secara lukisan, dia ada pengaruh. Dia akan jadi macam gemuk kurus lah. Contohnya, kalau dia kadang-kadang dia jadi rapat gila dengan paksi macam cikgu lukis ni. Cikgu tukar nombor kat depan, nanti dia jadi sini. Dia lebih berjarak tapi dia masih lagi pergi ke syurga. Tukar lagi nombor, dia mungkin jadi macam tu. Dia punya jarak dia. Kat situ ada perbezaan. Itu kalau aspek melukis. Alright. Tambah C. Ada anjakan ke tidak graf ni? Secara defaultnya sepatutnya kosong duduk dekat ni kan? Tapi tiba-tiba dah jadi 3. Macam mana? Tambah 3 je. Yep, betul. Tambah 3. Wow. Siap. Okey, tadi ada orang tanya, cikgu, apa yang cikgu lupa tadi, ada challenge. Ada orang challenge, kata, cikgu, macam mana kalau ni? Alah, tak ingat apa soalan dia. Siapa ingat? Sehingga kan cikgu cakap, nanti kita lukis graf untuk tunjukkan. Tak ingat. Apa yang nombor? Oh ya, yang tanya A tu berapa kan? A tu 3 ke berapa kan? Betul tak? Entah cikgu, otak saya dah panas dah. Oh, alamak, kesiannya. Cikgu persalahkan diri sendiri kalau anak murid terbakar kepala. Pening kepala. Tangent X tambah 3. Okey. Sekejap. Nak tengok software ke? Semua orang dah balik rupanya. Alamak. Tidak. Nak cikgu. Nak ya? Okey. Mana kita punya ni? Tangent X tambah, cikgu buat tangent X dulu. Saya tengok apa lupa dia. Oh boy. So, kita nak lukisan kita sampai 6.2, so diberhenti kat situ, tepat sekali. Abaikan sikit lukisan sebelah kiri tu, actually dia sampai kosong macam ni, tapi kan nanti tak nampak nombor pula. Cikgu ke tepi sikit. Alright. Kalau cikgu tulis tambah nombor kat depan. Nombor kat depan kan apa jadi? Sekarang 1 kan? Korang tengok nanti lekuk tu dia lari sikit. Cikgu tulis 10. Woi, tengok tu, nampak tak? Lari. Okey. Oops. Cikgu, saya ada soalan. Kenapa kalau nombor lagi besar dia makin rapat? Kena buat kiraan ni. Kenapa ada nombor dia makin rapat? Sekejap Kalau 1, dia jauh. Kalau 0.5, cuba tengok. 0.5. Lagi rapat. Oi, cantiknya dia. Berlekuk-lekuk kita. Lentik-lentik. 0.1. Lagi rapat. Wow, buruk ya. Yes, kalau 100 cikgu. Kalau 100 dia macam lurus dah. Try. Tadi buat 10 pun dah lurus dah. Cuba tengok ni. Tengok tu. Okey, sedia. Yeah. Pum. Hoyo. Actually dia berlekuk tapi dia ambil kau, tengok tu. Itu 10. 100 dia tak, memang lurus lah habis. Nak juga? Okeylah. Ambil kau. So ada yang tadi tanya, apa tadi Fadlin tanya apa? Saya tanya kenapa semakin nilai depan dia untuk tan makin besar, semakin dia rapat ke paksi Y.
cikgu tak boleh nak jelaskan jawapan tu dalam masa yang singkat. Oh. Cuma sayangnya kalau Fadlin cikgu bagi, kalau korang boleh buka web apa tu Desmos nama dia. Jap. Software ada satu dekat website lagi bagus. Yang ni apps ni tak bagus sangat sebab dia tak boleh tukar paksi. Cikgu geram betul paksi dia tu. Okay, buka Desmos nama dia. Siapa tu? Cikgu lag ke? Tak cikgu. Oh okey. Tu lah, terus keluar Desmos, graphic calculator. Tada! Let's learn together. Apa ni? Cepat sikit lah. Okey. Yang ni dia lebih baik sebab dia ada spana kat sebelah kanan. Cikgu boleh tukar paksi X dia kepada 0 sampai 360 darjah. Mana darjah tadi? Sepatutnya ada darjah. Tu bawah tu darjah. Yeah. Paksi Y. Okey, biarlah paksi Y tu. Compute. Dia save tak? Dia tak save. Oh, dia save. Okey, bagus. Okey, so mana Bismillah, mana tadi? Y sama dengan tangent. So tangent tekan function kat sebelah kanan sekali, function ambil tangent. Mana dia? Oh, dah pukul 10 dah. Allahu Akbar. Desmos, betul Hamzah Raja? Desmos. Tangent X. Oh, comel gila. Cuba tengok tu. Kan comel. Tapi cikgu tak faham sikit lah kenapa dia asyik lukis lebih daripada yang kita minta. Cikgu perasan macam bila cikgu fixkan, dia punya screen je lah fix. Saya nak tulis negatif. Nampak tak? Cikgu tekan enter, dia bagi 0 sampai 360. Ini dia berhenti kat situ je. Kalau cikgu zoom out, memang nampak semualah sebab graf kita kan infinity kanan, infinity kiri. So, kalau cikgu tak nombor kat depan ni, dia tadi 5. Okay, tak apa berlaku. Tu dia. Tadi dah nampak lah. 5. Dia terus tukar on the spot. 50. Makin tegak. Ambil kau. 0.5. Okay, dia rapat. Dia ada kaitan dengan plotting coordinates dia, Fadlin. Kita kena plot titik. Nanti kita nampak dia semakin rapat macam tu. Berseronoklah dengan boleh eksperimen lah nanti. Sayangnya dia tak tulis asymptot, garisan-garisan 90 darjah. Nampak tu 1 darjah? Tak tulis 90. Kita boleh adjust sikit sebenarnya. Selang kita bagi step 45 degrees. Maksudnya selang 45 darjah, saya nak selang kita. Yeah. Nampak tak? 90 darjah tepat, ada garisan yang dia tak sentuh. Woohoo! Masya Allah. Aduh. Subhanallah. Yeah. So, cikgu bagi tahu apa yang kita akan belajar nanti. Dah terjawab ke soalan dia? Wow, cikgu dah tengok dah. Tambah 3 kan? Tambah 3. Dah cikgu. Cuma cikgu nak buktikan dalam app tu. Oh. Tambah 3. Tada! Nampak tak graf kita? Dah ternaik ke atas. Kalau buang, hilang terus. Oh, okey. Okey. Tambah 0. Okey, baru cikgu faham. Kenapa kalau A kosong? Okey, jom kita test A kosong. So ni letak A kosong. Dia terus jadi sebab kosong darab dengan tangent dia jadi kosong. Bermaksud Y sama dengan kosong. Jadi Y sama dengan kosong ialah satu garisan yang bersamaan dengan paksi X. So dia tak boleh kosong. Paling kecil dia boleh jadi default lah. Default dia ialah 1. And then lukisan tadi yang cikgu bagi ada 3. So betul lah tu, nampak tu? Dia
Dia anjak kat 3. Cikgu, kalau saya tulis nombor kat depan, okay, nombor tu akan efek dia punya lekuk. Maksudnya dekat Y tak ada garisan. Ya, betul. Sebab kalau lukisan yang cikgu buat tadi kan, cikgu buat garisan putus-putus. Garisan putus-putus ada tak sebenarnya? Tak ada kan? So actually dia macam ni. Berhantu, menakutkan. Oh, macam tu. Takutnya. Itu lukisan sebenar. Putus-putus tak wujud. Macam ni. Tapi pening kepala otak kot kalau tak lukis. Sebab tu, Cikgu Hasan, peringkat awal cikgu ajar melukis dulu putus-putus. Oh, subhanallah. Macam tu rupa dia. Menakutkan. Masya Allah. Cikgu tahu korang mesti penat. Ain tanpa W. Cikgu rasa W tu Y5. Betul ke, Ain? Oh, Ain dah tak larat nak tekan apa tu voice. Subhanallah. Okay guys, okay. Setakat ni Alhamdulillah korang nampak stabil sikit. Cuma terkejut lah. Tak sangka soalan boleh terbalik kan. Istighfar. Tengok dia hanya bagi 3 soalan saja sebab bagi dia 3 markah tu, walaupun 3 markah tapi dia jarang keluar SPM. So kepentingan dia rendah. Nanti next class cikgu akan masuk ni. Muka surat 137. Kita dah habis, dah pandai lukis lekuk. Cing cing. So macam mana pula kalau kita tambah satu garisan lurus untuk cari persilangan dia dengan graf. Kalau 2, jawapan dia cuma 2 saja. Tak ada kiraan yang sophisticated. Cuma nak lukis garisan lurus ni adalah sedikit teknik-teknik dia. Tapi taklah. Bagi cikgu, soal ini boleh dipraktikkan sampai jadi expert. Senang. InsyaAllah. Hebat soalannya cikgu, kata Farisha. Soalan dia biasa akan starting dengan laka graf lengkung. So cikgu nak minta korang bantu untuk cepatkan kelas minggu depan. Iaitu buat soalan nombor 1. Sebab kita nak buat nombor 2. Nombor 1 kena buat. Muka surat 137. Oh, tak ada, tak print Salih cepat-cepat. Ambil snapshot dekat handphone. Dah. Ada 3 soalan tak saya cikgu? Ketiga, 4. Itu yang pertama. Ni. Sama juga buat yang nombor 1. Maksudnya minggu depan, cikgu dah, tahu korang dah ada graf, cikgu akan buat laju, korang mesti check sama ke tak. And then kita sambung. Untuk lagi 3 markah. Woohoo! Dan yang ni. Y negative 2 cos 3/4x. Cantik. Alright, cantik. Ada lagi ke? Tak ada. Oh, ada. Oh, 5 soalan. Alamak, cikgu telah membebankan hidup anda. 4 soalan ke 5 tu? 5. Alamak. Lepas ni semua orang harap boleh bertahan. Okey. Woo! Oh, sakit belakang cikgu. Oh, subhanallah. Tak sempat nak solat. Cepat-cepat habis kelas, cepat-cepat solat je. Stop video.